Alhamdulillah, hari ini saya nak kongsikan berkenaan tajuk mengumpat. Mengumpat. Jadi benda ni pun saya tak macam tak adalah plan pada awal, cuma dia macam tiba-tiba Allah bagi ilham. Semalam daripada kuliah guru saya, Sidi Datuk Isyadi, ada mengupaskan tentang mengumpat, iaitu dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Jadi benda mengumpat ni dia macam kita dah selalu dengar kan, cuma dia bermain di sekeliling kita, bermain di sekeliling kita. Saya bawakan dua dalil, iaitu daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Allah Ta'ala, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maksud dia, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Ini umpama memakan bangkai. Kemudian daripada hadis Nabi SAW yang saya ambil dari kitab Hidayatus Salikin, ada dua hadis. Nabi SAW bersabda, takutilah mengumpat, sesungguhnya ia terlebih jahat daripada berzina. Terkadang seorang lelaki berzina dan dia bertaubat, lalu diampuni Allah Ta'ala terhadapnya, dan orang yang mengumpat itu Allah tidak mengampuninya, melainkan orang itu yang diampunkan, yang diumpatkan itu mengampuninya. Maksudnya dia kena minta maaf balik dengan orang yang diumpat. Satu lagi hadis, aku telah berlalu, waqala Nabi SAW, aku telah berlalu pada malam Isra pada beberapa kaum yang menggaru-garukan sekalian muka mereka dengan kuku mereka. Maka aku bertanya, hai Jibril, siapa mereka? Maka katanya, mereka ialah orang yang mengumpat manusia dan menjatuhkan maruah mereka. Ini jelas daripada Nabi SAW tentang bahana mengumpat. Jadi perkongsian saya adalah, benda ni macam nampak klise lah, sebab kita dah biasa dengar tentang dosa mengumpat ni adalah dosa yang besar kan. Seumpama berzina, lebih teruk pada berzina, dan lebih teruk daripada memakan benda yang haram, seperti khinzir, iaitu memakan bangkai saudara kita sendiri. Tapi apa yang saya nak tekankan ialah zaman kita ni zaman fitan, penuh dengan fitnah kan. Lebih-lebih lagi ada dengan media sosial, iaitu Facebook, Twitter semua. Jadi nak mencapai ke tahap mengumpat tu lebih mudah, lebih cepat berbanding dulu. Dulu orang cuma jumpa cakap kan, macam orang dulu barangkalian lah. Tapi kalau kita sekarang di hujung jari, semua di hujung jari. Kita mungkin tak menggunakan lisan, tapi kita menggunakan anggota lain, menggunakan jari, forward, kita share. Jadi benda yang tak betul kita share kan, kita umpat-umpat. Yang paling hangat sekarang ni adalah isu orang tentang politik. Politik memang orang selalu banyak mengumpat. Antara ahli politik pun dah mengumpat, lepas tu masuklah orang yang menyokong pula mengumpat lagi. Jadi benda tu dah macam jadi kebiasaan dalam media sosial. Macam apa? Macam tak ada apa kita cakap-cakap kan. Tapi kalau ikutkan, itu adalah seteruk-teruk benda lah, seteruk-teruk perkara yang perlu kita elak mengumpat ni. Nak kongsikan adalah apa yang Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bagi tahu. Mengumpat ni memang dosa, tapi ada tempat yang diharuskan mengumpat. Ada tempat diharuskan mengumpat. Jadi kita macam kejut kan, ada tempat diharuskan mengumpat. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menyebutkan 6 tempat yang diharuskan kita mengumpat, iaitu pertama, ketika mengadukan hal kezaliman orang lain terhadap diri kita di hadapan hakim dan seumpamanya, maka kita bolehlah mendedahkan keaibannya. Yang kedua, ketika kita bermesyuarah untuk
memperbaikkan kesalahan seseorang, maka boleh kita menyebut kesalahannya di hadapan orang yang dapat dapat membantu kita memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, ketika kita meminta apa ni? Ketika kita meminta Jawi. Mana? Dengan ketika kita meminta petua. Ketika kita meminta petua daripada mufti, maka boleh kita menyebutkan kesalahan orang lain yang bersabit dengan soalan kita. Keempat, ketika kita memberikan amaran kepada orang ramai supaya mereka tidak terikut-ikut dengan seorang yang melakukan perbuatan yang salah, maka terpaksa kita menyebutkan kesalahan orang yang berkenaan supaya orang ramai jangan tertipu dengannya. Kelima, ketika menyebut seseorang yang telah dikenali dengan aibnya, seperti kita menyebut seseorang yang masyhur dengan nama. Kesalahan seseorang yang sudah tidak mula menzahirkan kefasikannya, seperti orang yang suka meminum khamar di hadapan orang ramai. Jadi ini 6 tempat yang diharuskan untuk kita mengumpat. Salah satu contoh, macam saya pernah pergi daurah Syekh Nazrul Nasir. Jadi dia ada beritahu tentang perihal seorang ni kan. Dia kata pasal ni apalah, dia macam dia asatizah juga. Dia beritahu tentang apa yang disampaikan itu salah. Tapi dia jelas, lepas dia bagi tahu tu, dia jelaskan dalam majlis dia kata bukan niat dia untuk mengumpat, tapi dia nak menceritakan apa yang disampaikan itu salah lah, yang asatizah tu. Jadi itu ada yang disebutkan dalam Imam Ghazali lah, oleh Imam Ghazali. Dan yang terakhir adalah dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali ada menekankan jika kita macam terasa nak mengumpat, elok kita elakkan. Kemudian dan lebih baik adalah kita berdoa untuk orang yang ada kesalahan tu lah, yang boleh jadi fitnah untuk kita mengumpat dia. Kita doakan dia di waktu kita bersendirian, bukan di waktu kita di hadapan khalayak dia kata dalam kitab. Jadi itulah sedikit tentang mengumpat, sebab dia ada bermain di sekeliling kita kan. Dia tak lepas daripada Allah Ta'ala a'lam. Mengata buruk di belakang seseorang lah kan? Betul. Walaupun benda itu benar, tapi kalau kita cakap belakang dia, itu dikira mengumpat. Kalau benda itu tak benar, dia kira fitnah. Kalau individu ke berkumpulan? Maknanya kita ni kalau kita bercakap keburukan tentang sesuatu kaum ataupun kelompok kan, itu mengumpat juga kan? Ada kumpulan je tak pasti. Pengajaran menyakitkan hati atau tak suka didengar oleh orang yang diperkatakan, itu itu mengumpat lah. Faham? Contohnya akak cerita dengan siapa-siapa lah pasal saya, benda tu saya tak suka dengar, saya tak suka benda tu, maksud mengumpat lah. Walaupun benda tu betul. Walaupun benda tu betul. Kalau benda tu kalau benda tu benda yang baik, yang saya suka dengar, itu kira mengumpat tak? Itu kira mengumpat. Kalau benda tu benda jadi benda tu benda yang tak suka didengar, walaupun benda tu betul oleh Tuan Punya Badan. Tapi yang terbaik, benda ni kita takut banyak benda lah. Pertama, kita judgemental. Yang kedua, kita takut dia drag dengan benda-benda yang fitnah tadi lah. Orang-orang lain pun boleh membawa cerita yang sama, dan orang pun boleh exaggerate cerita yang kita dah buat. Soalan cepu emas, kita cerita pasal masalah budak kita, student kita, itu mengumpat tak? untuk pengajaran. Tapi itu adalah tanggungjawab kita sebagai guru untuk penambahbaikan. Dan tujuan kita bincang bukan kita nak cerita buruk pasal budak ni. Memang kita semua tahu dah, kita semua sedia maklum. Ni ada masuk dalam 6 perkara ni.
Kita semua dah maklum budak ni macam ni. Dan tujuan kita berbincang tu adalah untuk menambah baik budak ni. Apa kita boleh selesaikan masalah dia ni. Jadi itu adalah tugas kita. Kalau kita memang purposely ada cikgu yang memang sengaja nak mengumpat, itu lain cerita lah kan. Jadi niat tu kita tahulah kan. Ada lain ni nak tambah ke? Ada lain nak tambah ke? Hari tu kan? Tak nak lah. Benar. Oh, bismillah. Hari tu akak ada berbual dengan one of our students' parent kan. Tengah berbual dengan wife dia, come the husband. Tiba-tiba dia tengok je akak kan. Dia cakap, cikgu, sekarang ni kan, especially lepas PKP lah, orang Malaysia dah macam tak suka dengan orang Rohingya kan. So akak macam I'm clueless lah, tak tahu nak jawab apa kan. Lepas tu akak cakap, itulah yang orang Melayu cakap, nilis, disebabkan nilis titik. Lepas tu wife dia jawab, rosak susu sebelang. Itu je yang akak boleh cakap. Tapi akak nak nasihat lebih-lebih, nak cakap kita tak tahu condition dia orang kan. And hopefully the wife can macam yelah kan. Allah. Benda kita dah lama cakap, kita dah lama warning kan. Orang kata masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang lembu menguak. Maksudnya kat sini mengaum. Menguak. Lah. Maksudnya kat sini kita kena hormat lah kan. Benda ni yang kita kena didik orang Rohingya. Sebab saya ingat hari tu ada saya sembang dengan Cik Ina. Saya cuba UIA punya projek kan. Dia ada buat dekat Sungai Ular dekat Kuantan. Idea dia ada collaboration dengan beberapa universiti dari Belanda lah apa kan. Idea dia nak educate masyarakat setempat kat situ, orang tempatan, supaya belajar dan memahami psyche orang Rohingya kan. Lepas tu itu Cik Ina cakap itu salah tu. Dia cakap balik kat doktor UIA tu. Dia kata salah tu pendekatan tu. Patutnya kita yang kena ajar orang Rohingya ni supaya memahami masyarakat setempat Malaysia. Sebab memang betul, walaupun dah 20 tahun 30 tahun, diorang masih lagi tidak memahami konteks setempat ni. Dan bukan kerana dia tak memahami sebab dia tak nak belajar, tetapi ruang itu tak ada. So kita tak ada inisiatif untuk educate diorang, bagi tahu ini boleh, ini tak boleh, macam mana. So diorang belajar based on observation, dan itu lambat. Dan orang Melayu pula dia jenis yang berkiasan. Oh, tak ada masalah, okey. Sebenarnya tak okey. Dia tak faham benda tu kan. So banyak benda. Jadi sebagai contoh, waktu Jared buat preparation bekerja untuk kilang roti, memang dia ada satu modul, satu slot dia ajar tentang benda ni. Dan rupa-rupanya surprisingly memang diorang tak tahu. Diorang tak tahu benda tu. Oh, rupanya macam ni. Nak kata apa? Nak kata Slot apa tu? Slot memahami konteks masyarakat Malaysia ni, supaya dia nak kerja dengan orang Malaysia ni, macam mana dia kena faham. Rupanya memang banyak dia tak tahu. Banyak dia tak tahu. Waktu kita buat slot tu barulah dia tahu. Dan waktu itulah kita menyedari bahawa orang Rohingya ni memang tak tahu tentang orang kata apa, culture kat sini, latar budaya, sosio budaya masyarakat kat sini. Oleh sebab itu memang perlu dididik sama juga dengan ibu bapa diorang semua kan. Jadi itu adalah reflect apa yang berlaku bila orang Malaysia tak suka. Bukannya salah orang Malaysia juga kan, pada saya kan. Jadi secara realiti ni dia kena faham lah kan. Bila kita buat silap, itulah risiko yang kita kena hadapi. Dan bila dah berlaku macam tu, kita nak membetulkan balik nama baik itu sangatlah susah. Jadi tapi nak buat macam mana kan. Itulah keadaan orang-orang pelarian yang Rohingya kan, yang pun tak ada ni. Nak cakap orang Syria, orang Palestin pun macam-macam halnya kan. Ni orang yang ada background ni, ada orang kata sosio budaya yang baik ni, dia ada pun macam-macam hal. Apatah lagi orang Rohingya kan. Tinggalnya at the same time kita kena educate juga orang Malaysia, kena menjelaskan kenapa perkara ni. Tapi itulah sebab saya nampak bila kita cakap cerita kat orang Malaysia, orang cakap dah 20 tahun 30 tahun takkanlah tak ni. Takkanlah tak tahu lagi kan. Dan kita boleh cakap yes, memang 20-30 tahun itu sekumpulan kecil, dan banyak sekumpulan besar yang baru sampai. Itulah, saya pun tak tahulah macam mana. Allahu a'lam.
Tak nak panjang-panjang. Jangan mengumpat dalam WhatsApp Kalau tak boleh mengumpat kat dalam ni. Okey, dah tu je. Hari ni